kepada semua yang menonton Bursa Chit Chat pada malam ni. Jadi kalau sebelum ni tengok speaker-speaker apa pakai suit kan, malam ni kita santai-santai sikit bertemakan Jawa sebab saya anak Jawa. Okey. Tu real memang saya anak Jawa. Kalau kat rumah dulu saya kecil-kecil memang saya kena cakap Jawa. Kalau tak macam kena peli lah dengan arwah mak dengan bapak saya kan. Tiba kalau cakap Melayu kan, dengar ada mak ayah saya, ini anak siapa kat rumah ni? Dia kata, tapi cakap Jawa lah, bukan cakap Melayu kan. So saja kita bezakan sikit kan. Boring juga kan asyik mode office kan, mode official kita relax sikit. Sebab nama pun Bursa Chit Chat kan. Okey. Bursa Chit Chat maksudnya kita bercakap-cakap, kita berborak-borak. Okey, kalau sebelum ni siapa yang follow sesi saya sebelum ni pasal apa nama? Recovery punya shape. Jadi malam ni bercakap pasal economic punya teoris. Saya bukan nak lecture tapi just macam tu berkongsi. Chit chat kan nama dia. Okey, tapi sebelum saya bercakap lebih lanjut pasal apa topik yang nak diceritakan pada malam ni, kita tengok dulu berapa ramai yang ada kan. Okey. Okey, Tuan Farizal Izam, Mas. Kita punya penonton setia tatap sukung kecuali tidur awal. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Memang saya perhatikan Tuan Farizal Izam ni sentiasa ada bersama dengan Bursa Chit Chat kan. InsyaAllah semoga apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan oleh penonton-penonton Bursa Chit Chat dan penyokong-penyokong Smart Saham dan juga TSI The Sophisticated Investor secara umumnya. Sebab kita bawakan Bursa Chit Chat ni memang apa nama? Kita beri secara percuma, kita nak kongsikan ilmu apa yang kita ada, ahli-ahli TSI ni ada kepada orang-orang dekat luar sana kan. Sebab kadang-kadang ada benda yang bila topiknya ada yang baru tengok kan, tak pernah baca, tak pernah tahu pun kan. Jadi kita kongsikan. So macam ni lah kan. Malam ni saya nak bercakap pasal tajuk umum dia Keynesian Theory in Malaysia Economy. Keynesian ni salah satu approach, salah satu teori, salah satu model dalam ekonomi. Okey, dulu lain. Dulu ada satu law yang lain. Law dalam arti kata aturan orang gunakan dalam ekonomi, orang gunakan approach yang lain. Dia orang ekonomi, perspektif dia berbeza. Tapi pada sampai satu tahap, Keynesian ni boleh diguna pakai dan membantu satu-satu negara. Dan khususnya untuk Malaysia lah kan, dari sudut economic theory dan application ni dekat Malaysia. Okey, tapi kongsi-kongsi share kepada semua orang. Terima kasih Tuan Amirul Ashraf Muhammad Zukri, kawan lama ni. Handsome boh. Alhamdulillah Tuhan bagi kan. Kita raikan. Kita raikan je. Kan? Kalau orang cakap handsome, alhamdulillah. Terima kasih. Puji lagi. Macam itulah. Okey. Jemput kawan-kawan yang lain. Apa nama ni? Untuk menonton bersama tuan-tuan dan puan-puan kan. Ada berapa sekarang ni? Okey, 30. Kalau dapat reach 50, kita go kan. Malam ni bukan sekadar apa nama tu? Kita bercakap pasal teori, ada juga elemen Wyckoff yang kita nak kongsikan. Macam mana kita nak apa nama tu? Faham kan? Apa perkaitan dia, teori yang ada ni, apa yang telah dibuat oleh kerajaan kepada ekonomi Malaysia ni, dan juga apa relation dia dengan kalau siapa yang trade tu tahulah macam mana. Okey, rupanya macam ni. Macam ni sebenarnya kita nak masuk, macam ni lah nak masuk. Okey. Tuan Khairul Azmi, Abang Goldman, Jawa ganteng, alhamdulillah. Yo podo-podo. Kan? Tu kalau orang raya kan, Jaluk Ngapura kita jawab podo-podo. Macam tu lah. Kan? Okey. Okey, lagi. 42, sikit lagi. Sharekan. Kan, kita nak kongsikan, kita nak chit chat. Siapa yang pernah dengar pasal Keynesian ni? Boleh apa nama? Kongsikan ke kan?
Saya bukanlah nak kata nak lecture kan. Saya berkongsi apa yang saya baca. Kan? Sebab saya background engineer. Tapi saya suka benda Allah macam ni kan. Ha. Okey. Terus sokong. Okey. Ada lagi? Okey. Saya malam ni bersiaran di apa? Minta maaf. Di Center of Excellence TSI. Office baru, tak baru lah. Dah berapa? Masuk bulan ke 3 kan. So siapa yang apa nama ni? Siapa yang nak jumpa ahli TSI kan, nak tengok KL yang cantik, jemput datang sini. Kita alu-alukan. Okey, kita alu-alukan sesiapa yang nak berjumpa dengan kita. Kita bukan macam eksklusif lah office tu kan. Siapa nak datang, nak bertanya pasal financial ke apa, boleh datang sini. Okey. Ahmad Baihaqi, gold price naik ke turun tuan? Ini soalan kita akan jawab insya-Allah sekali lagi. Kan? Tak terfikir pula ada nak tanya pasal gold price naik kan. Setakat yang saya tengok tadi turun. Tak tahulah hari ni tiba ada kalau apa cat 5 minit tiba naik, tak pastilah kan, ada orang trade macam tu pula kan. Okey, tuan Adham Zainuddin, handsome tuan Zack malam ni. Alhamdulillah kan. Allah bagi kan. So kalau handsome, sharekan kehandsomean saya. So ramai-ramai dapat nampak kehandsomean tu. Lebih kurang lah, tak adalah kan, gurau-gurau je. Tapi serius. Okay. Okay. Ada borak K-Power tak malam ni? Itu kita reserve. Kita reserve kan. Sebab saya tak simpan Malakoff. Masih saya tak simpan K-Power. Tersebut pula apa benda saya simpan. Aduh. Okey. Orang balik kampung ni, Zainal Zubair. Itulah saya nak balik kampung tapi orang kampung saya tak bagi balik. Mana? Okey, 50 alhamdulillah. Okey. Jadi kita kongsikan kita teruskan sesi pada malam ni. Keynesian teori dalam Malaysia ekonomi kan. Slide ni bahasa Inggeris tapi saya akan bercakap bahasa Melayu lah. Okey, Keynesian teori. Ada orang pernah dengar, mungkin ada orang tak pernah dengar. Siapa yang belajar ekonomi tu memang akan belajar lah. Tapi macam saya cakap tadi, saya bukan nak lecture. Tak guna apa nama dia. Malam-malam ni kita dengar lecture, kita berborak-borak. Kalau kata ada pandangan yang berbeza atau pandangan saya yang mungkin tersalah atau tersilap, boleh betulkan terus di komen kan. Mungkin kita jadikan apa Keynesian Theory in Malaysia Economy part 2. Mungkin kan, ataupun Keynesian Theory in Malaysia Economy pembetulan. Lebih kurang kan kalau tersalah malam ni. Okey. Jadi ada 5 poin 5 poin saya nak bercerita berkenaan dengan economic theory yang telah yang ada dalam dunia ni. Okey, maksudnya kalau dalam slide tu boleh nampak kan early days, lepas tu the changes. Early days ni saya nak cakap sebelum Keynesian theory ni orang pakai dekat dunia pakai apa. Okey, lepas tu the changes, apa yang mengubah daripada apa yang orang pakai sebelum early days tu, orang pergi kepada Keynesian. Lepas tu macam mana dia applied kan. Dan macam mana dekat Malaysia tu, macam mana pula Keynesian tu kita boleh tengok kan, Keynesian theory tu boleh tengok. Dan last sekali orang akan bertanya, orang dah cerita-cerita, so last sekali biasa orang tanya, so what? Lebih kurang kan. Memang biasa apa benda tu, orang cerita panjang-panjang last sekali, so apa nak kena buat. So saya akan kongsikan macam tu. Okay, so kita pergi kepada yang pertama, early days. Okay, so sebelum Keynesian. Keynesian ni singkat apa? Maksudnya Keynesian maksudnya orang-orang yang mengikut Keynes. Sebab orang yang memperkenalkan Keynesian ni nama dia John Maynard Keynes. Itu kita masuk sekejap lagi. Sebelum Keynesian ni selama 100 tahun, lebih pada 100 tahun kan. Jean-Baptiste Say, orang Perancis, dia ni ekonomis Perancis, dia cakap production of things, penghasilan barangan
akan mencipta permintaan yang lain, kan? Yang mana duit cuma medium pertukaran sahaja. Yang utama adalah barang yang dihasilkan. Okey? Dan apa yang saya cakap ni dia menjadi law, dia jadi aturan market pada masa tu. Iaitu kalau kata dalam ekonomi ni dia ada supply side dan juga demand side. Sebelum Keynesian tu, orang lebih tengok kepada supply side of the economy, kan? Maksudnya orang kena buat barang, orang kena untuk ekonomi bergerak, barang kena dihasilkan. Bila barang dihasilkan, confirm ada penggunaan. Sebab dalam laissez-faire atau free market, kan, dia memang antara market, maksudnya capitalist dan juga consumer. Lebih kurang macam itulah, kan? Dia ada dalam konteks ni dia tak ada macam third force yang menstabilkan, membalancekan. So contoh bila supply side tu berlebihan, contohnya ataupun barang dihasilkan pada certain harga, kan? Barang banyak tapi tak ada orang beli, so dia akan turunkan harga tu. That's why macam Adam Smith cakap, market will adjust itself, kan? Sebab benda tu lah, kalau supply ada, demand tak ada, kan, dari segi harga dia akan adjust diri dia sendiri. Dia akan matchkan dengan apa yang demand nak, apa yang orang nak. Sebab tu apa nama tadi? Laissez-faire tu yang free market ni yang dipelopori oleh Adam Smith, ditulis dalam Wealth of Nation dia tu. Dia kata market will adjust itself, market tak boleh ada intervention. Okay. So, daripada situlah betapa lamanya orang pakai, kan? Sehingga kan Jean-Baptiste Say punya idea ni menjadi satu law kepada market, kan? Maksudnya orang merujuk kepada supply side of economy. Tetapi okey, semua tu berubah, semua tu berubah. Macam Jean-Baptiste Say tadi tu, dia bermula 1803. 100 tahun selepas pada tu, dalam tahun 1900 lebih kurang, okey, dunia mengalami Great Depression, iaitu economic downturn yang paling lama, lebih 10 tahun lah, ya. Kalau kita cakap dalam modern punya era, paling lama 10 tahun, melebihi 10 tahun, iaitu dia bermula pada 1929. Okey, yang mana Dow Jones Industrial Index masa tu, daripada peak masa tahun 1929 tu 382 point. Nampak kecil kan, tapi masa tu besar. Dia punya worth, market worth dia dalam 100 million, kan? Yang mana kalau equivalent kepada hari ni lebih kurang 1 trillion. Okay? Jatuh pada 41 points pada 1932, iaitu 89% drop. Okay? Apa penyebab dia? Okay, disebab masa tu, okay, siapa yang faham Wyckoff, kan? Dia akan ada accumulation phase, dia akan ada markup, kan? Dia akan ada distribution punya phase. Lepas tu dia akan markdown, betul? Masa tahun, dipanggil sebagai macam glory 20s ke apa, dia punya term dia. Masa tahun 1920-an, US dia punya ekonomi tu memang boom. Lepas pada first World War tu, dalam tahun 1920-an tu dia boom. Dia punya market dia peak dan peak dan peak, yang mana Federal Reserve dia decide untuk naikkan interest rate pada 1928 dan 29 disebabkan oleh overheating of the market tu. Kan? Sebab dia continue naik, kan? Tapi dia cerita dia decision fat tu actually dah terlambat lah, kan? Sebab masa dia tengah awal-awal peak tu, tak ada satu entity yang kawal benda tu, yang terus intervene. Okay. Sebab bila orang anticipate market terus up and up and up, kan, diorang happy. Okay, diorang kata okay, stock market di tempat buat duit apa semua. So diorang beli stock guna margin.
Okay, then bila Fed impose high interest rate pada 1928 tu, dia shock the market kan. Dia shock the market yang mana dia naikkan tinggi lah. Berapa persen, minta maaf saya tak ingat pula pada malam ni. Tapi orang start selling. Pada Thursday, pada hari Khamis, pada 24 Oktober 1929 tu, berlaku Black Thursday yang mana berlaku panic selling. Kalau dalam Wyckoff ni, dia dah dekat masa markup tu, dia dah start distribute, masa tu dia dah start markdown. Tapi yang ni dia memang very hard punya markdown lah. Orang terus sell down. Sebab lepas pada 1929 tu, sehingga 1934 tu, dia banyak kali dia drop. Dia tak boleh nak recover balik, even Fed interfere pun. Sehinggalah pada 1933 masa tu, bila apa yang berlaku kat US ni, kan, orang cakap bila US bersin, dunia demam, kan. When the US sneeze, the world got fever, lebih kurang macam tu kan. So dunia ekonomi dunia pun terganggu masa tu. Sehinggalah dia memberi kesan sehingga 1930-an tu 9,000 bank collapse. Banyak kan dekat US tu, pasal macam contoh kita cakap pasal hari ni, dia ada dalam 300-400 juta orang kan. Masa tu mungkin tak sampai 200 juta pun, tapi bank dia dah terlalu banyak kan. Bank kecil kan, bank small bank dekat daerah pun tak boleh nak sustain sebab supply, bila interest macam tadi, bila Fed dia naikkan interest rate, the supply, duit yang disupply dalam market tu berkurang. Okay, so diorang tak boleh nak pinjam. Tak boleh nak pinjam tu satu perkara kan. Orang tadi dia beli saham pakai margin betul. So dia nak kena bayar balik dengan kos yang sangat tinggi. So apa dia buat? Dia orang jual. Pasal tu Black Thursday tu berlaku. Dia drop kan. Tapi bila bank pun collapse, maksudnya financial institution collapse, dia efek ke perkara yang lain, iaitu unemployment pun meningkat kan, sehingga 25% pada 1933. Harga rumah drop 67%. International trade drop by 65%. Inflation dekat US masa tu 10%. Bila bercakap pasal inflation ni, sebab kalau yang kita kata nominal rate kalau kata even kat Malaysia pun kita control at 3%. Bila dia dah above 4%, dia dah creeping inflation. Kalau bawah tu dia towards deflation. So tak berapa bagus. So dia nak, kalau boleh target within 3%. Tapi bila reach 10% tu maksud dah sangat tinggi. So bila berlaku macam ni, sesuatu perlu diambil kan. So apa yang dibuat? Okay, John Maynard Keynes, dia lahir pada 1883 dan akhir-hayatnya pada 1946. Maknanya tak lama selepas dia economic teori ni diguna pakai, kan, dia perkenalkan, dia kata government should intervene. Government perlu masuk campur dalam market ni untuk stabilize the economy. Dia tak boleh nak biarkan macam tadi, bila kita amalkan laissez-faire kan, free market kan, supply and demand tu daripada dua pihak je kan. So kalau kata satu pihak ni over supply ataupun satu pihak ni demand tak ada demand, so dia tak balance. Dia tak boleh nak tak boleh nak cepat untuk recover the difference tu, the gap tu. So government perlu intervene dalam ekonomi kan, through economic policy. Okay, so apa yang John Maynard Keynes ni cakap, dia against the idea of free market tu tadi. Dia against the idea of, maksudnya total capitalism. Dia against free market punya idea. Anyway, dia against Adam Smith punya teori lah kan, yang mana market will adjust itself kan. So actually apa yang John Maynard Keynes cakap adalah the demand side of the economy. So kalau sebelum tu orang bercakap the supply side ekonomi bergerak bila ada supply. Apa yang John Maynard Keynes cakap, demand adalah aggregate demand adalah penting dalam ekonomi. Okay, so macam mana dia apply?
Kan? Kita kena faham macam mana economics dan duit tu bergerak. Macam mana economics dan duit tu bergerak. Dia akan melibatkan 3 pihak, kan? Masa sebelum apa nama tu, idea Keynesian ni dipakai, dia lebih kurang, kalau ikut gambar ni kita cakap, dia lebih kurang antara household dan business saja. Government ni dia bercerita pasal dia collect tax je. Zaman tu lah, zaman sebelum tu. Okay? Dia collect tax je kan. Yang mana business antara ekonomi bergerak antara business dan juga household. Okay, tapi bila dunia menjadi semakin moden dan juga bila Keynesian masuk, dia perlu melibatkan pihak ketiga yang stabilize di ekonomi. Sebab business perlu bayar tax kepada government, household perlu bayar. Okay, business bagi income kepada household bayar balik apa benda yang dia apa yang business produce. So dia balance. Okay, so macam mana dalam Keynesian ni idea ni digunakan? Okay, so bila economic sangkut kalau kata kita patah balik ni tadi, kan, antara household dan juga business, kan. Contoh, kalau berdua ni saja jalan, tiba-tiba business dia cut the supply, kan, sebab tak ada demand, for example. Ataupun macam tadi Federal Reserve kata dia naikkan interest rate, kan. So household ni kurang duit. Dia tak nak belanja sini. Business dah keluarkan produk, tengok barang tak cukup, kan. Barang tak ada nak beli. Duit dah keluar. So dia akan start slow. So sini slow, so semua benda jadi slow, kan. That's why dalam Keynesian ni cakap, in the long run, we are all dead, kan. Kenapa dia cakap ni? Kalau kata tak ada intervention daripada government bila ekonomi down, semua tu akan mati, kan. Sebab tak ada orang yang macam mengalah. Orang tak ada duit, takkan dia nak tiba-tiba belanja. Betul, kan. Orang yang keluarkan barang, tak ada orang beli, takkan dia nak terus produce. So dia akan stop. Sini akan stop. Apa yang siapa nama ni, John Maynard Keynes cakap, government kena intervene. That's why dia datang with idea of demand side of the economy tu. That's why comes the term dia cakap demand create supply, kan. Okay, iaitu macam increase government kena increase spending, kan. Government kena reduce tax, government kena manage monetary policy. Okay, kenapa government kena increase spending, kan? Even budget deficit pun, sebab bila kedua-dua tu tak bergerak, kan, government adalah satu pihak yang ada duit yang kena inject, kan, untuk menggerakkan ekonomi tu. Tapi bukanlah sekadar inject, tapi dengan projects, dengan inisiatif ekonomik yang menyebelahi pengguna side, menyebelahi household, kan. Kenapa reduce tax? Sebab kita bercakap bila macam tadi lah, bila dua-dua ni tak keluarkan duit, tak berbelanja, duit tak ada. So salah satu cara adalah melalui tax reduction. Sebab business akan ada lebihan duit, household pun akan ada lebihan duit. Dan monetary policy management, yang ni bercakap pasal fiscal lah, on the tax part, kan. On the tax part pula, on the rate, kan. On the rate, kan, naik turun kena very active control. Pasal tu kalau macam Malaysia, ada bila certain tempoh tu, Bank Negara akan announce berapa kita punya OPR, kan, overnight policy rate. Kalau macam US, dia kata dia announce sebagai interest rate lah, kan. Federal Reserve dia yang beritahu, kan. Federal Reserve ni kalau kat US dia bukan bank, dia adalah konsortium bank private. Dia orang ni yang control supply duit di US. Okay, so faham kan macam mana kalau kata business stop, kan, business stop, tak keluarkan produk, kan, household akan terlalu banyak duit, so inflation akan meningkat, kan. So apa government buat masa tu? Dia akan naikkan rate, kan, supaya duit yang banyak kat sini dia akan masuk ke tabung negara. Okay, bila macam ekonomi tak berapa cantik,
Kan? Government akan inject duit. Sama ada inject kepada bisnes atau inject kepada household atau inject kepada dua-duanya. Okey, macam mana kita nak faham? Sekejap lagi kita tengok chart dekat Malaysia daripada tahun 1980-an. Okey. Faham ke? Okey, untuk sebelum kita pergi ke situ, kita akan berehat sekejap untuk iklan. Jumpa lagi sekejap lagi. Dapat berapa bit tadi bang? Saya dapat 3 bit kan? Bang, dapat berapa bit tadi bang? 3 bit, thank you, tahniah bang. Tengok berapa ramai okey. Ini tu satu kaunter, okey. Pagi tadi dah ramai semua. Okey. Okey, dah tengok tadi kita punya commercial tadi. Sebelum kita teruskan. Pada 26 dan 27 kita ada Smart Saham Asas. Okey, yang di speaker dia Tuan Siraj Fahmi, Faiz Wahab, Tuan Alwi Adam. Yang dichairkan oleh tak lain dan tak bukan Tuan Faiz Jalil kan. Siapa tak kenal Tuan Faiz Jalil, sila tutup Facebook. Okay. Lepas tu buka balik bila dah kenal siapa Tuan Faiz Jalil. Okay. Sorry. Okay. 26 dan 27. Ingat sebelum ni dia punya harga dia 199. Boleh diskaun. Dapat diskaun dengan ada kupon diskaun pada boleh dapat pada 169. Banyak perkara yang akan dikongsikan yang walaupun nama dia Smart Saham Asas, tapi percayalah konten dia bukan untuk yang biasa-biasa kan. Dia bukan asas. Dia tengok wow kan. Kalau bercakap dengan 3 orang yang saya sebut ni plus seorang lagi Faiz Jalil ni, you all takkan jadi biasa lepas tengok tu kan. Jadi macam apa benda sebenarnya kan. Banyak rupanya ilmu yang tak tahu. Lebih kurang macam tu. Lepas tu kita ada kelas Wyckoff 2021. Tapi harga dia tak macam tahun ni lah. Siapa yang pernah attend tahun depan kita akan improve modul, kita akan improve kita punya content. So kita akan bagi value yang kau-kau punya. Tapi kalau siapa nak kelas kelas Wyckoff yang advance ni, saham asas saham advance ni, daftarlah sekarang. Seat dah tak banyak, tinggal sikit je. Kalau habis. Kalau kata kita dapat approval tu lain cerita lah. Tapi buat masa ni tinggal berapa? 3 je kot. Kalau untuk yang baru, dia ada terpecah kepada 3 grup. New business, maksudnya peserta baru. Untuk alumni 2020 dan alumni sebelum 2020. Boleh tengok ke Azaz On Pay. Google je Azaz On Pay. Nanti akan masuk situ, boleh tengok dekat dia punya produk dia. Okay? Belajar saham. Okay, sebab apa yang saya cerita malam ni, insya-Allah akan faham. Okay, rupanya macam ni. Macam tu. Okay. Kita teruskan. Dengan sesi kita pada malam ni. So, Kination. Okay. Dekat Malaysia, macam mana Kination ni kita apply? Apa yang pernah di-apply dekat Malaysia? Okay. So, kalau kata kita tengok chart ni. Chart ni dia sorry. Dia bermula saya tarik daripada 1983 sehinggalah hari ini. Kan? 2020. Actually pada tahun 1985 tu ada market economic downturn juga. Tapi yang tu saya tak ingat pasal apa. So saya tak masukkan lah
Dan masa tu pun tak disebut sangat pasal Keynesian kat situ dekat Malaysia. Tapi Keynesian yang very obvious masa Asian Financial Crisis pada tahun 1997-1998. Okey, masa tu duit ringgit kita kena short kan. Kita punya point tu jatuh daripada berapa tu? Lebih kurang 1,200 1,200 sehinggalah lebih kurang 200 je. Kan? Macam minyak kayu US tadi kan. So masa tu saya pernah jumpa orang-orang yang lama ni kan. Diorang ni fobia dengan saham, diorang fobia dengan investment. Like serious, even unit trust pun diorang fobia. Bila saya tanya kenapa krisis 97 ni banyak mengajar diorang yang menyebabkan diorang jadi sangat-sangat kritikal lah bila bercakap pasal investment kan. Ada yang bila dia kena pada dia dah tak pernah melabur langsung, cuma menyimpan dekat duit bank, letak dekat tabung haji. Punyalah besar impact dia kan. So pada tahun 1997-98 ni memang ekonomi kita teruk kan. Masa tu pun IMF datang nak bagi pinjam duit. Okay. Tapi masa tu kita punya Perdana Menteri kan. Belum tun lagi tapi Datuk Seri Dr. Mahathir kan. Dia ada dengan tim ekonomis dia. Dia berbincang untuk buat tindakan-tindakan yang boleh menstabilkan kita punya ekonomi masa tu. So, antaranya kalau siapa yang ingat 1997 tu tahun 96 kita dah start buat KLCC macam tu. So, ada orang suggest untuk buat bukan orang. Maksud macam IMF dia pinjamkan duit, lepas tu dia suruh buat austerity kan. Tindakan berjimat cermat. Tapi apa yang kita buat adalah opposite. Apa projek besar yang kita ada, kita continue kan. Masa tu juga bercakap pasal kerajaan buat kempen belilah barangan Malaysia. Kerajaan pack duit kita, ringgit kita dengan US. Kerajaan buat capital control, tak boleh bawa keluar capital daripada Malaysia lebih daripada 10,000. Sebab benda ni semua dia nak accumulate balik duit dalam negara. Kan? Bila duit dah ada dalam negara dengan insentif-insentif yang kerajaan pun bagi pada bisnes masa tu kan, duit tu akan berkitar kan. Sebab RM1 yang dikeluarkan oleh kerajaan akan bergerak dengan sangat laju. Dalam saya tak ingat dalam satu topik buku saya baca, The Velocity of Money kan. Bila duit tu keluar je daripada bank for example, dia punya halaju dia lebih laju daripada halaju bunyi. Dia kata gitu lah kan. Demi transaction tu sangat cepat. Kan? So duit daripada A pindah ke B, B pindah ke C, so dia akan berkembang kan. Orang consume apa yang kita ada dalam negara kan. So, maksudnya duit ada dalam negara, macam mana kita nak cantik kan? Kempen belilah barangan Malaysia kan. So orang berbelanja pula barangan yang dibuat di Malaysia. So berkembanglah. That's why dalam Keynesian yang asas tadi tu dia cakap pasal government kena intervene kan. Kena reduce tax, kena dia kena reduce tax. Dia kena bagi projek. Dia yang kena create the demand tu. Okay. So bila buat macam tu tak lama mula-mula tu memang kena kritik Malaysia kena kritik kau sebab negara kecil dah lah, negara baru nak membangun, tak nak dengar cakap negara-negara membangun pula kan. Tapi apa yang kita buat sekarang ni, kalau baca kat mana-mana, dia jadi satu referral. Bacalah mana-mana artikel economics, dia jadi satu referral bila orang bercakap pasal ekonomi punya recovery. Dan selepas tu kita pick up kan, ekonomi kita menaik. Sehinggalah pada tahun 2009 kita kena kacau lagi kan. Masa tu subprime crisis kat US dan juga global financial crisis kan. Dekat EU khususnya. Greece bankrupt, Spain pun dah nak bankrupt kan. EU tu dah goyang daripada
euro tu daripada sama taraf dengan pound sterling masa tu dalam 7 ringgit yalah 1 pound dia sama 1 euro sama 7 ringgit, dia dah jadi sekarang dalam 5 ringgit kot. So menurun. Okay. So apa dibuat masa tu? Masa tu Perdana Menteri kita adalah Datuk Seri Najib kan. Masa ni lah kalau ingat, dia isu yang sama juga. Bila ekonomi jatuh, orang takut nak berbelanja. Okay, bila orang takut nak berbelanja, takkan ada demand kepada produk-produk yang dikeluarkan, for example. Okay, so macam mana dibuat? Masa tu kalau siapa ingat, kita masa tu lah juga ada GST apa semua kan. Bukan, GST sebelah tu, sorry. Selepas tu. Masa tu EPF kan, daripada 11% diturunkan kepada 8%. Okay, tax dikurangkan. Okay, dan loan dipermudahkan kan. Injection duit kepada ekonomi, kepada bisnes-bisnes dibanyakkan. So, duit tu banyak dalam ekonomi. So, ekonomi terus bergerak kan. Sebab kalau kata nak bergantung kepada bisnes saja, so tak boleh. Okay. So, dan apa berlaku lagi selepas pada tu? COVID. Kan? COVID memang ujian kepada satu dunia. Yang mana ekonomi terhenti. Terus. Kan? Seluruh dunia. Nak ekspor tak boleh, nak bergerak pergi beli barang tak boleh. So macam mana kerajaan kita intervene? Dia inject lah dalam berapa bilion dalam ekonomi untuk satu memang pure injection, satu lagi dalam bentuk insentif kan, boleh keluar EPF kan, moratorium, bantuan-bantuan kepada bisnes melalui skim gaji pula. Upah wage dia bantu kan, bantu bisnes, subsidi upah. So yang ni pun sama, idea dia untuk memperbanyakkan duit dalam ekonomi, memperbanyakkan duit dalam kitaran, sebab dia nak percepatkan. That's why kita tengok sekarang masa paling teruk KLCI masa COVID tu hari dalam 1,300 lebih kurang. Tapi sekejap je kita nak pick up kepada 1,400 masa tu. Lepas COVID tu dia terus pick up. 1,400, main dah 1,400, dia main kan. Dia nak try break 1,500 bila sampai 11 bilion transaction dekat bursa kan. Orang tak tahu apa nak buat kat rumah. So orang cucuk pula. Dia nak sebut inject kan. Orang masuk duit dekat saham kan. Pasal masa tu lah kau punya kenaikan transaction apa semua. So dekat sinilah kalau kata kita nampak macam mana Keynesian teori tu terpakai dekat dalam negara kita kan. Bila berlaku kejatuhan, kerajaan akan buat projek. Kerajaan akan inject duit, kerajaan akan intervene. Sebab that's why lepas pada krisis 1997 tu, ekonomi kita sentiasa dibalancekan antara ekspor dan import kan. Kita cakap sebagai inward economics lah. Maksudnya lebih banyak penggunaan dalam negara supaya fundamental ekonomi negara kita tu kuat. Dan kita punya kewangan dalam negara tu sentiasa stabil. Okay, walaupun ada gangguan daripada luar, kita still boleh sustain. Okay. Dan so apa cerita dia kan? Bila kita faham dia punya naik turun ekonomi tadi kan, macam dekat Malaysia punya chart tadi, dia naik turun. So dia akan affect kita punya kalau siapa yang main saham tu, dia akan affect kita punya trading plan apa semua. Ini cycle yang biasa kan, semua orang tengok. Market versus economy cycle dan sector rotation. So market akan ada naik turun dan market akan leading the economy. Okay, bila kerajaan introduce satu-satu inisiatif kan, satu-satu plan recovery, so kita akan faham macam mana kita nak masuk secara sektorial. Macam sekarang ni kita antara dekat sini market bottom ni dan juga ke
Kita tengok yang merah ni, market bottom ni, dan kat sini kita dah nak naik kan. So kita akan, in term of market, kita dah start bull. So kita boleh fokus lah dari segi sektorial, kita boleh fokus. Kita boleh fokus kepada finance, sebab logik dia mudah je. Macam sekarang, okay, walaupun moratorium dah tak ada, tapi rate dia rendah kan. Sebab apa rate rendah? Kerajaan nak galakkan duit tu sentiasa boleh dipinjam lah kan. SRR, apa nama, statutory reserve rate pun diturunkan supaya duit boleh diinjek dalam market, supaya duit tu boleh bergerak, boleh sentiasa bergerak. Bila duit boleh sentiasa bergerak, banking, financial sector dia akan tetap dapat income, dia boleh buat untung. That's why bila market tengah bottom ni, dia tengah nak pick up, so kita boleh focus on the finance punya sector. Ni bukan buy call ke apa pasal nama saham tak ada, tapi saya cakap in term of focus kita boleh tengok dekat finance. Dan sekarang kita dah pick up kan, market kita pick up. Sebab kalau kata kita tengok dekat sini tadi, kita tengok kalau kata kita zoom dekat sini, bahagian sini, market kita dah start naik kan. Kalau regression ni, like area biru dan merah ni kan, bawah ni dia dah nak start touching central punya line tengah ni. So dia, bila dia break tu, maksudnya kita akan start bullish punya trend lah kan. Dan dia akan bullish sampailah kita cakap dari segi trend line dia touch atas, dan kita akan start ubah balik kita punya review balik kita punya strategi kan. Okay, so samalah macam ni. So bila kita dah start bull, kita boleh tengok this kind of sector. Bila the market start saturated, kita boleh ubah kita punya sectorial focus pada yang lain. Contoh macam market bull sekarang ni teknologi kan. Contohnya RG Sport. Tu saya sebut je lah RG Sport kan. Nak masuk ke apa, cari sendiri. Tapi tu bukan buy call. Boleh tengok kan. Industrial basic material. Okay. Staples. Bila dah peak ni, cerita dia semua orang boleh makan. Makan kat luar. So demand untuk food apa semua tu meningkat. That's why kita boleh fokus dekat staples. So dari segi keseluruhan, kalau kita bercakap pasal economics dan juga Keynesian yang pernah apply di dalam negara kita, kita boleh nampak kan, bila kerajaan buat intervention, kita boleh start fokus kepada certain sektor yang disebut untuk digerakkan. Macam terbaru ni, mungkin kerajaan nak rancakkan tourism kan. So boleh start tengok apa saham-saham yang berkait dengan tourism. Okay, kalau kata dia dah start boleh cakap dah boleh fly, boleh tengoklah siapa yang berkaitan dengan industri penerbangan. Okay, logistik kan, perhotelan, boleh tengok kat situ. Okay, so sampai sini saja saya punya perkongsian. Saya harap apa yang saya ceritakan, saya bukan lecture kan, saya cerita je. Ada memberi sedikit input, memberi sedikit pandangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, belajar sedikit berkenaan dengan economics yang ada dalam Malaysia. Dan besok kita akan bersama dengan Tuan Faiz Wahab, Market Wrap Up, dan inform kepada kawan-kawan yang lain, sharekan, like page TSI, like semua advisor TSI, khususnya saya, Ahmad Zainuddin Mesaruji. Diorang gelakkan saya kan. Okay, so sampai sini saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.